Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, insya-Allah hari ini kita akan belajar mata pelajaran akhlak. Pelajaran yang ke-6 iaitu menepati janji. Okey, kita baca doa sama-sama dahulu ya sebelum kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey. Hari ini kita akan belajar tajuk menepati janji. Okey, pertama sekali, pengertian menepati janji. Okey, apa itu erti, maksud menepati janji? Menepati janji ialah menunaikan sesuatu yang telah dijanjikan tepat pada masanya. Okey, maksudnya kalau kita menepati janji, kita laksanakan apa yang kita telah janjikan pada masa tersebut. Contohnya kalau kita janji nak datang pukul 3, jangan pula kita datang pukul 4. Macam tu. Okey, seterusnya buka muka surat 28. Dalil menepati janji. Okey, dalil menepati janji ni iaitu ayat Quran, surah Al-Maidah ayat pertama. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, penuhi serta sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. Dalam ayat Quran sendiri pun Allah Subhanahu Wa Taala dah kata kepada kita, bila kita berjanji, kita hendaklah penuhi serta sempurnakanlah perjanjian tersebut. Okey, seterusnya dalil hadis pula. Tadi ayat Quran ni hadis. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ayatul munafiki thalathatun, idza hadatha kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ada 3. Iaitu apabila berbicara, dia berdusta. Apabila berjanji, dia mungkir janji. Dan apabila diberi amanah, dia khianat. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, maksudnya daripada hadis ni, Rasulullah bersabda, Rasulullah berkata, orang munafik ni ada 3 tanda dia. Apa kita nak tahu kalau orang munafik itu tanda-tanda dia? Pertama, bila dia berbicara, dia berdusta. Bila dia bercakap je, dia berbohong. Maksudnya orang tak boleh percayalah apa yang dia cakap. Okay, yang kedua, apabila berjanji, dia mungkir janji. Bila dia dah berjanji akan sesuatu, dia tak buat. Dia tak penuhi pun janji tu. Dan yang ketiga, apabila diberi amanah, dia khianat. Contohnya dapat amanah, contohnya dia jadi ketua kelas, contoh. Tapi dia tak laksanakan tugas dia. Dia pergi main-main. Dia tak buatlah tugasan dia sebagai ketua kelas. Jadi, dia khianat. Itu pun dosa juga. Okey. Contohnya untuk kita tajuk menepati janji kan. Apabila kita rasa kita tak mampu nak buat sesuatu perkara tu, kita jangan berjanji. Contohnya kalau kita rasa kita tak mampu nak datang pukul 3 tadi kan. Kita jangan berjanji datang pukul 3. Kalau kita tak mampu nak penuhi janji kita, kita jangan berjanji. Kalau kita tak nak jadi orang-orang munafik. Okey. Jadi penuhilah janji-janji anda dan kita semua. Okey, muka surat seterusnya 29. Fadilat menepati janji. Okey, fadilat ni apa? Fadilat ni kelebihan. Apa kelebihan kita dapat bila menepati janji? Okey, ada 7. Okey, pertama, diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, disukai oleh ibu bapa, rakan dan guru. Ketiga, mendapat ganjaran pahala pada Allah. Keempat, mengeratkan hubungan silaturahim sesama manusia. Bila kita menepati janji ni, antara ni lah. Pertama, Allah redha. Kedua, ibu bapa, ramai orang suka lah kan. Yang ketiga, dapat pahala. Ganjaran pahala bila kita menepati janji. Yang keempat, kita dapat hubungan kita dengan manusia baik sebab kita menepati janji. Seterusnya, tergolong dalam kalangan orang yang benar dan bertakwa. Allah pun masukkan kita dalam golongan orang yang bertakwa.
Seterusnya, keenam, mendapat keberkatan daripada Allah. Hidup kita pun diberkati. Okay, yang last sekali, dimurahkan rezeki oleh Allah. Okay, bila kita menepati janji, banyak kelebihan kita dapat. Dimurahkan rezeki, dapat keberkatan hidup dan sebagainya. Okay, akibat apabila kita tak menepati janji, apa jadi? Yang pertama, dibenci. Allah benci kita. Dibenci oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul benci, Allah pun benci. Yang kedua, tidak disukai oleh ibu bapa, rakan dan guru. Bila kita tidak menepati janji ni, ramai orang tak suka kat kita. Ketiga, termasuk dalam golongan orang munafik. Jadi siapa yang tak mampu berjanji, jangan berjanji. Kalau tak, kita termasuk dalam golongan munafik. Yang keempat, mendapat balasan seksa neraka. Siapa yang tidak menepati janji tu termasuk orang munafik dan masuk neraka. Na'udzalik. Okay, seterusnya, jiwa sentiasa tidak tenteram. Yelah, bila kita dah tak menepati janji, kita rasa bersalah, tak tenteram, kan? Dan seterusnya, hidup tidak mendapat keberkatan daripada Allah. Hidup kita pun tak diberkati Allah. Jadi, janganlah kita memungkiri janji. Okay, muka surat seterusnya 30. Ini aktiviti. Tak yalah. Terus muka surat 31. Okay, tahukah anda hukum menepati janji adalah wajib? Hukum menepati janji ni Allah kata adalah wajib. Yang kedua, menunaikan janji adalah ciri-ciri orang beriman. Bila kita tunaikan janji, itu adalah ciri-ciri orang beriman. Bila kita mungkir janji, tidak beriman lah maksudnya. Jadi, penuhilah janji kita. Okay, terusnya, amalkan. Lafazkan insya-Allah jika berjanji dengan sesama manusia. Bila kita berjanji dengan orang lain, kita kena cakap insya-Allah. Jangan cakap insya-Allah Melayu. Selalu cakap insya-Allah Melayu kan. Cakap insya-Allah dan kita buat benda tu. Jangan cakap insya-Allah. Cakap insya-Allah dan kita buat. Jangan cakap insya-Allah tapi tak buat. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Nanti latihan Ustazah bagi. Terima kasih.